Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus utama, dasar kerajaan yang progresif akan membantu dalam memacu perkembangan di Sarawak. Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kue Hian berkata, SUPP telah berusaha untuk berkongsi dan menonjolkan dasar kerajaan negeri kepada rakyat Sarawak. Jelasnya dasar kerajaan di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patini Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Datuk Abang Openg telah membawa kepada perkembangan dalam negeri ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada persidangan perwakilan SUPP 2023 di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Amar Dr. Sim turut memberi peringatan kepada masyarakat agar terus menyokong Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam usaha menjadikan negeri ini maju menjelang 2030. Difahamkan seramai 250 ahli SUPP dari seluruh Sarawak telah menghadiri persidangan tersebut. Sementara itu, Mahkamah Sub-Fertility di Sarawak bakal diwujudkan di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPKKN di Kuching. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementeriannya akan berbincang terlebih dahulu bersama Kerajaan Sarawak berhubung perkara tersebut. Kita dah ada tengah dalam renovasi, cuma kita belum ada lab tu. Kita nak minta, saya akan bincang dengan kerajaan negeri lah untuk masukkan lab sebagai salah satu daripada komponen dalam bangunan. Bangunan sudah dalam proses renovation sekarang ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan BKK 2023 peringkat negeri di pekarangan Masjid Darul Hana Kuching pada Ahad. Ahli Parlimen Santubong itu menambah bangunan tersebut kini terletak di Wisma Sego, iaitu bangunan LPPKN yang sedang dalam pengubahsuaian. I'm going to propose to the state government. Sebenarnya ada lab di hospital ke apa, cukup. Tak cukup di state, so we have to do it. Tapi itu khas untuk Sarawak. That's why I have to speak to the kerajaan negeri dulu untuk mendapat persetujuan dan mungkin adalah kalau kerajaan negeri nak menyumbang, because ini hanya untuk Sarawak. Tapi kos lain kami akan tanggung. Sekarang ni pun sudah dalam proses renovation ya. Sebelum ini, Datuk Seri Nancy telah mengumumkan bahawa Pusat Sub-Fertility Negara yang pertama akan dibina di Shah Alam Selangor tahun hadapan, melibatkan peruntukan RM171 juta yang dijangka beroperasi pada 2029. Terdahulu ketika berucap, beliau berkata penubuhan pusat ini sangat berkaitan dengan perkembangan keluarga Malaysia, iaitu membantu memberi sinar kepada pasangan yang sukar mendapat zuriat. Katanya sekaligus LPPKN diberi peranan dan tanggungjawab untuk menguruskan pusat ini yang turut menyediakan khidmat rawatan kesuburan dan kesejahteraan keluarga yang komprehensif, termasuk berfungsi sebagai pusat koordinasi penyelidikan, teknologi rawatan terkini dan latihan kepakaran di Malaysia. Berita seterusnya, graduan Bidayuh perlu menjadi pemangkin kepada perubahan dan kemajuan bangsa maupun masyarakat dengan berfikiran secara bijak, berilmu, progresif dan berdaya saing. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, graduan berpotensi memberi impak besar kepada masyarakat dengan menggunakan kelebihan sedia ada untuk membantu macu pertumbuhan, inovasi serta membangun mampan dalam landscape global yang sentiasa berubah. Here, everyone has an important role to play in the community and country's development, especially graduates, who are seen as leaders because of their knowledge or seeming knowledge, skills, and supposedly superior traits. I don't know whether it is true or not. Character and leadership qualities. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Bidayuh Graduates Forum 3 Wings Amidst AI Disruptions bertempat di bangunan Pusat Aktiviti Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Kuching pada Sabtu. Menurut Datuk Seri Roland Sagah, forum tersebut bertujuan memastikan para graduan peka terhadap perkembangan terkini yang perlu dimanfaatkan. Beliau yakin bahawa ilmu yang diperolehi bukan sahaja akan membentuk kerjaya individu tetapi juga akan menyumbang kepada kemajuan kolektif masyarakat Bidayuh. Today we come together to share knowledge, expertise and ideas about topics that are important to us all and summarized in the theme of the
in a theme that is adaptability in the age of AI, navigating disruptive employment trends. As we gather here today, we embark on a journey into a future that is shaped by the ever-evolving landscape of technology, the digital age, marked by the remarkable advances in artificial intelligence, algorithms, bots, and data mining present us with opportunities and challenges like never before. We don't need to mine the gold in Bau anymore. Ke perkembangan di Serikê, Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim merangkap Ahli Parlimen Serikê Datuk Seri Huang Tiong Si telah menyumbangkan sebanyak RM10,000 kepada Sarakub Induk Dayak Sarawak SIDS bagi menjalankan aktiviti-aktiviti sepanjang tahun. Sumbangan itu sebagai tanda sokongan terhadap SIDS yang turut terlibat membantu masyarakat seperti membantu mangsa rumah panjang kebakaran, banjir atau hadiah sempena Hari Gawai kepada Hospital Serikê setiap tahun dan memberi bantuan kepada ahli SIDS yang mendapatkan rawatan di hospital. Menurut Datuk Seri Huang, sumbangan tersebut juga merangkumi pemberian insentif kepada murid-murid cemerlang. Beliau berkata demikian semasa menghadiri fundraising SIDS Cawangan Serikê pada Sabtu. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok turut menyumbangkan kelengkapan sekolah seperti baju, beg dan kasut sejak beliau menjadi wakil rakyat di kawasan itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Huang berharap bantuan ini dapat meringankan beban perbelanjaan ibu bapa dan penjaga dalam menyediakan kelengkapan anak-anak untuk menghadapi sesi persekolahan yang akan datang. Manakala pendidikan merupakan salah satu penanda aras dalam menentukan kualiti hidup manusia dan penting ditekankan sebagai aspek yang perlu berjalan seiring dengan ajaran agama. Adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang berpendapat bahawa pendidikan bukan hanya sekadar memberi pengetahuan akademik, malah turut menggalakkan perkembangan moral dan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai agama. Katanya pendekatan ini bertujuan untuk memastikan individu itu tidak hanya bijak secara intelektual tetapi juga bertanggungjawab secara moral dan etika menurut ajaran agama yang dianut. Demikian menurutnya ketika berucap menyempurnakan majlis makan tengah hari anjuran St. Mark Chapel, Punggu di Sri Aman pada Sabtu. Selain itu turut dimaklumkan adalah peruntukan untuk mendirikan Paris Hall berhampiran St. Mark Chapel sebanyak RM200,000 diikuti peruntukan RM150,000 untuk menaik taraf bangunan lama Old St. Gua kepada Paris Hall termasuk peruntukan RM10,000 untuk St. Mark Chapel Punggu. Dalam pada itu, Klinik Kesihatan Triboh di Bukit Semuja memerlukan perhatian segera ekoran insiden kebakaran yang berlaku pada 26 Disember 2012. Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata, klinik kesihatan berkenaan masih menumpang dan menyewa di bangunan rumah kedai yang berdekatan sehingga kini. Klinik tersebut masih diperlukan oleh masyarakat setempat dan mohon pihak yang berkaitan mengambil tindakan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian semasa membahaskan rang Undang-Undang Pembekalan 2024-2023 dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Selain klinik kesihatan Triboh, klinik kesihatan lain yang memerlukan perhatian segera ialah klinik kesihatan Tebakang yang kini amat daif dan tidak selamat digunakan. Menurutnya, sebahagian daripada dinding, siling dan lantai klinik berkenaan sudah reput dan perlu ditukar ganti serta dinaik taraf dan seelok-eloknya dibina baru oleh pihak kementerian maupun badan berkaitan yang lain. Justru beliau berharap tuntutan autonomi yang berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan diberi kepada Kerajaan Sarawak seperti mana yang sudah dimenterai dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media social cast masuk portal cast.sarawak.gov.my dan cast channel di YouTube. Buletin edisi malam ini diakhiri dengan paparan video mengenai visi Premier Sarawak 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat, salam KAS. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART
dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.